Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syarul Islam dalam berita pagi 23 Mac 2023 bersamaan 1 Ramadan 1444 Hijrah. Malaysia menggesa negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengambil langkah tegas dalam membanteras Islamofobia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang tindakan kebencian dan keganasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan tidak boleh sesekali dibiarkan. Tentang Islamofobia. Islamofobia ini adalah sikap melampau benci dan anti-Islam yang tidak menusabah, tidak siuman, ya, kerana dia mengambil sikap yang agak benci terhadap semua penganut Islam dan memandang rendah dan menghina agama dan pegangan umat. Beliau maklumkannya pada sidang media selepas menerima kunjungan hormat Setiausaha Agung OIC Hissin Ibrahim Taha bersama delegasinya di Mekah, Arab Saudi. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, Malaysia dan Turkiye akan melaksanakan kerjasama konstruktif dalam mengekang Islamofobia. Pendekatan khusus akan diguna pakai bagi meningkatkan kefahaman mengenai ajaran Islam yang sebenar. Perdana Menteri optimis lawatan rasmi 3 hari ke Arab Saudi dapat memberi peluang kepada kedua-dua negara meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Seterusnya, memperkukuh hubungan bilateral Kuala Lumpur Riyadh yang terjalin sejak tahun 1961. Kunjungan ke Arab Saudi bagi memenuhi jemputan negara itu. Datuk Seri Anwar tiba di Jeddah pukul 6.42 pagi semalam waktu tempatan. Ketibaan beliau bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut Governor Jeddah Putera Saud bin Abdullah bin Jalawi Al Saud. Turut serta pada lawatan rasmi ini ialah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Sebaik tiba di Jeddah, Perdana Menteri meneruskan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umrah. Datuk Seri Anwar melaksanakan ibadah itu bersama-sama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Perdana Menteri mendoakan kesejahteraan buat rakyat dan negara serta usaha menjadikan Malaysia Madani kembali kuat dan gah diberkati. 20 parti dalam kerajaan perpaduan dengan 4 gabungan utama akan menyertai Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan pada 14 Mei depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, konvensyen berkenaan diadakan di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC-KL. Konvensyen itu bertujuan mempamerkan solidariti parti yang membentuk kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus memperlihatkan solidariti dalam kalangan parti gabungan dan sokongan padu UMNO terhadap Perdana Menteri. Yang penting dukungan daripada UMNO ini cukup berpadu dan saya minta sama ada rakan-rakan di dalam kepimpinan ini telah menang atau dilantik ataupun turut bersama-sama dalam majlis tinggi, hendaklah merapatkan barisan, melupakan titik bengik sebagaimana yang pernah kita hadapi yang lalu dan biduk lalu kiamat bertaut. Kita buka lembaran baru pada kali ini dan kita santuni rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO di Menara Dato' On Pusat Dagangan Dunia di Kuala Lumpur, WTC-KL. Tiada keperluan untuk mengambil tindakan terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas tindakan beliau mengkritik kerajaan. Walau bagaimanapun, kes tersebut diserahkan kepada polis untuk penilaian dan tindakan sewajarnya. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, setiap individu bebas memberi pandangan asalkan tidak melampaui batas. Saya ulangi, siapa pun boleh bagi pandangan, tapi jangan sampai cross the line yang berupa perkara terkait dengan sentimen kaum dan agama
diikuti dengan perkara yang terkait dengan institusi raja. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program ICON di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. 2,000 pelajar dari UiTM dan Universiti Pertahanan Awam Nasional UPNM telah menyertai program anjuran Yayasan Prihatin Nasional Prihatin dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan DXN Holdings Berhad. Penganjuran sebarang aktiviti yang boleh menimbulkan keresahan orang awam perlu dibatalkan. Nasihat dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berhubung acara pembukaan sebuah kelab malam di Ibu Negara melibatkan pelayan lelaki berpakaian wanita pada 30 Mac ini. Tegas Datuk Seri Saifuddin, acara itu boleh mengundang kemarahan rakyat, khususnya umat Islam yang menyambut bulan Ramadan. Acara seumpama itu tidak diteruskan. Ya, saya nak sebut begitu sajalah, ya, sebab dia boleh mewujudkan keresahan kerana umat Islam seluruh dunia akan menyambut bulan suci ini. Ya, jadi aktiviti yang mungkin boleh menimbulkan keresahan, dia kena ada mutual respect dalam hidup bermasyarakat pelbagai kaum yang punya sensitiviti tersendiri. Siasatan lanjut akan dijalankan sebelum sebarang tindakan diambil ke atas penganjur. Sementara itu, penganjuran acara kontroversi yang dijadual diadakan di sebuah premis hiburan di Ibu Negara pada 30 Mac ini dibatalkan. Batalan dibuat susulan arahan polis dan tentangan pelbagai pihak setelah polis bertemu pihak penganjur dan pengurusan premis petang semalam. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Nasyari Abu Samah berkata amaran keras telah diberi kepada penganjur agar program berkenaan tidak diteruskan dan dibatalkan. Polis akan terus membuat pemantauan berterusan ke atas premis dan bakal mengambil tindakan tegas jika berlaku pelanggaran undang-undang. Setakat petang semalam, polis telah menerima 60 laporan membantah penganjuran program itu. Tindakan undang-undang bukan satu-satunya jalan penyelesaian bagi memastikan tiada murid tercicir mendapat pendidikan peringkat menengah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan proses advokasi diperlukan bagi memupuk kesedaran ibu bapa. Tidaklah sampai begitu, walaupun implikasi undang-undang tetap ada. Tetapi apa yang kita nak buat sekarang ini, yang kedua adalah untuk mengatasi isu keciciran di kalangan pelajar, dua. Yang ketiga adalah memastikan akses untuk pergi ke sekolah ini semua kanak-kanak dapat. Jadi proses yang kita panggil sebagai advokasi tentang pendidikan ini harus lari dengan kesedaran bersama dengan ibu bapa. Kantin sekolah disaran terus beroperasi sepanjang Ramadan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, ia bagi menyantuni pelajar bukan Islam dan murid yang belum wajib berpuasa. Beliau menyarankan pengusaha kantin berbincang dengan pihak sekolah bagi memastikan tidak timbul masalah berbangkit berkaitan perkara itu. Ini adalah kerajaan madani, kerajaan inklusif yang mana kedua-dua pihak kena saling hormat menghormati. Yang puasa kena santuni yang tidak puasa. Yang tidak puasa kena belajar untuk hormat mereka yang puasa. Jadi kita tak nak ada satu senario mereka makan di store di tepi longkang. Saya tidak mahu situasi sebegitu. Jadi mesti hormati masing-masing punya budaya dan agama dan harus bersifat inklusif. Kos penjenamaan semula Terminal KLIA dan KLIA 2 tidak melibatkan sebarang peruntukan Kementerian Pengangkutan. Menterinya Anthony Loke memaklumkan kos tersebut termasuk dari segi pemasaran dan papan tanda akan ditanggung pihak Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Dari segi penjenamaan semula KLIA kepada Terminal 1 dan Terminal 2 itu permohonan daripada MAHB. Dia tak ada kena-mengena dengan kerajaan, pihak MAHB memohon supaya dipertimbangkan. Dan apabila saya membawa memorandum jemaah menteri ke kabinet untuk kita menentukan hala tuju berkenaan dengan perjanjian operasi ataupun operating agreement di antara kerajaan dengan MAHB, ini salah satu perkara yang dipohon oleh pihak MAHB. Jadi kita luluskan. Dan dari segi penjenamaannya dia lebih kepada pemasaran
lapangan terbang tersebut. Dan ditanya juga di manakah kepala untuk penjenamaan ini. Memang tak ada kepala peruntukan. Sebab kos penjenamaan ini tidak melibatkan peruntukan daripada pihak kementerian. Dalam pada itu, peruntukan bernilai 15 juta ringgit yang disediakan bagi perbicaraan MH17 akan diselaras semula berikutan prosiding. Perbicaraan kes itu sudah selesai. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan belanjawan 2023 bagi kementerian itu di peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat. Kementerian Ekonomi meletakkan misi menstruktur semula ekonomi sebagai fokus utama kementerian. Pasca 100 hari kepimpinan menterinya, Rafizi Ramli, usaha termasuk mempercepat adaptasi ekonomi digital, menerusi inisiatif berkaitan inovasi yang bakal diperkenal hasil kerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Bercakap pada majlis perjumpaan kementeriannya di Putrajaya, Rafizi turut berkongsi matlamat negara dalam mempercepat peralihan tenaga ke arah yang mampan. Bila sebut tentang inovasi, kita ingat startup saja. Dia hanya untuk sekumpulan kecil saja dan kita nak tutup jurang itu. Jadi kita akan mengarus perdanakan inovasi. Isu kebolehpasaran tenaga kerja golongan muda juga kini sedang ditangani menerusi kerjasama dengan pihak industri sekaligus menyokong usaha menstruktur semula ekonomi rakyat menerusi peluang kerjaya. 2.5 juta hasil jualan disasar menerusi kempen Mari Beli Lokal Ramadan dan Raya di platform e-dagang MyMall sehingga 22 April. Pelancaran kempen disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedict di Ibu Negara. Lebih 800 produk makanan, pakaian, kecantikan dan kraftangan ditawarkan. Kita mensasarkan penyertaan 1,000 orang usahawan yang akan menjual produk masing-masing secara online di platform MyMall ini, dan kita mensasarkan jualan mereka sebanyak 2.5 juta ringgit di dalam kempen ini sepanjang bulan Ramadan. Dato' Iwan turut menyarankan usahawan tempatan melibatkan diri dalam kempen itu kerana ia bukan sekadar platform e-dagang, tetapi juga pembangunan ekosistem keusahawanan bersepadu yang menawarkan khidmat latihan, pembiayaan dan pemasaran secara percuma. Platform MyMall dibangunkan Oktober tahun lepas, kini mempunyai kira-kira 7,000 usahawan dengan 900 produk. Ia tidak mengenakan caj kepada usahawan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah 6 juta ringgit. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Bersua kembali. Presiden Singapura Halimah Yacob berangkat pulang petang semalam tepat jam 4.55 petang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA selepas mengadakan lawatan negara sulungnya ke Malaysia selama 3 hari. Keberangkatan pulang beliau diiringi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri.
Kunjungan beliau ke Malaysia adalah sebagai lawatan balas selepas menerima undangan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengunjungi Singapura pada Oktober 2022. Sepanjang lawatan ke Malaysia, beliau diraikan dan diberi penghormatan dalam Majlis Jamuan Negara yang turut menyaksikan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke majlis berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengadakan kunjungan hormat yang turut dihadiri Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Datuk Seri Nancy Shukri. Baki pusat pemindahan sementara PPS Banjir di Batu Pahat, Johor yang masih beroperasi akan ditambah baik bagi tujuan ibadat solat fardu dan solat sunat tarawih. Ia termasuk penyediaan kemah khas di kawasan PPS tersebut. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata pihak pejabat kadi daerah pula akan menyediakan imam serta bilal untuk memimpin solat fardu dan tarawih. Manakala pihak berkuasa tempatan akan menyediakan kemah sementara khas. Usaha-usaha memberikan kesesaan kepada semua penghuni PPS memang kita tekankanlah, dan kita tak boleh lengahkan tentang keperluan beribadah terutamanya untuk solat tarawih kita ini. Bahkan saya difahamkan Kerajaan Negeri juga akan memberikan tambahan kepada juadah berbuka puasa dan juga penyediaan sahur supaya mereka ini akan lebih rasa gembira lah walaupun tak berada di rumah sendiri. Dijangkakan kira-kira 10 PPS akan terlibat dalam menjalankan ibadah solat tarawih berikutan paras air banjir yang lambat surut. Beliau sebelum itu menghadiri Majlis Jerapan Rasmi Hilal Ramadan di Pontian. Baik, sepanjang bulan Ramadan, prasarana menyelaraskan operasi waktu puncak perkhidmatan rel dan bas bagi memudahkan pengguna berbuka puasa. Perubahan waktu merangkumi perkhidmatan LRT, MRT dan monorail. Operasi Rapid Rail bermula 30 minit lebih awal iaitu mulai pukul 6.30 pagi hingga 9.30 pagi. Manakala waktu puncak petang akan bermula pukul 4 petang hingga 8 malam. Bagi perkhidmatan Rapid Bus di Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Kuantan, termasuk bas-bas peantara MRT, operasi waktu puncak pagi adalah dari pukul 6.30 pagi hingga 9.30 pagi. Waktu puncak petang pula dari pukul 4 petang hingga 8 malam. Bazar Ramadan juga akan dibuka di 5 stesen LRT melibatkan Pasar Seni, Damai, Seri Rampai, Putra Heights dan Ampang. Sebanyak 499 kg dadah jenis syabu bernilai hampir 18 juta ringgit dirampas. Serbuan dibuat ketika anggota polis sedang membuat rondaan dan terserempak dengan sebuah van dalam keadaan mencurigakan di Jalan Wan Ahmad, Tanah Merah. Menyedari kehadiran polis, suspek lelaki bertindak melarikan diri. Pemeriksaan di bahagian belakang kenderaan yang ditinggalkan menemukan 13 guni berwarna putih mengandungi bungkusan teh Cina yang berisi ketulan-ketulan kristal yang disyaki dadah jenis syabu. Dan hasil siasatan awal kita mendapati nombor kenderaan ini telah menggunakan nombor yang disyaki palsu. Dan setakat ni kita dapati nombor chassis dan enjin kenderaan ini telah diganggu. Jadi kita sedang menjalankan siasatan lanjut. Jumlah dadah yang dirampas dipercayai untuk pasaran di Lembah Kelang dan boleh digunakan untuk lebih 4 juta orang penagih dadah. Sebanyak RM30,000 kompaun dikeluarkan terhadap 10 pemilik haiwan ternakan atas kesalahan-kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau MDK 1989. Pihak berkuasa Majlis Perbandaran Kemaman MPK telah membuat operasi tangkapan haiwan merayau untuk memastikan keselamatan orang awam. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kemaman YDP Nazwawi Harun berkata, operasi tersebut kini dipandang serius akibat kes kemalangan yang berpunca daripada haiwan ternakan yang tidak dijaga. Operasi tangkapan tersebut akan dibuat secara berkala di kawasan yang dikenal pasti sering berlaku kemalangan. Bila ada ternakan-ternakan yang berkeliaran di jalan raya, chances atau peluang untuk mendapat kemalangan itu begitu tinggi. Jadi pengurusan Majlis Perbandaran Kemaman
telah berbincang dan juga merangka aktiviti-aktiviti tangkapan secara berkala supaya perkara-perkara ini dapat diselesaikan dan isu-isu contohnya kemalangan akan dapat dikurang pada tahap yang minima. Sepanjang operasi itu, kadar penurunan menunjukkan bahawa dengan operasi tersebut berjaya memberi kesedaran kepada penternak haiwan. Karya seni agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dipamerkan secara eksklusif selama 3 bulan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ia bertujuan memperingati pemergian selama 50 tahun seniman agung tanah air selain menyebar luas maklumat sejarah ketokohannya. Bagi kita di Kementerian Perpaduan ini sebagai ikon perpaduan kepada negara kita, ya, yang sebab semua filem dan seni beliau melibatkan semua kaum, ya, Cina, India dan Melayu sendiri. Bagi kita adalah satu bahan warisan kita yang amat bermakna dari segi perpaduan negara kita. Antara hasil karya seninya yang dipamerkan termasuk sejarah kronologi kehidupan, barangan peribadi serta alat peragaan. Pameran eksklusif Seniman Agung adalah usaha sama kali kedua Arkib Negara Malaysia dan Malaysia Airports selepas kejayaan pameran khas Tunku Abdul Rahman Putra tahun lepas. Beralih ke sukan. Perkampungan atlet bagi Sukan SEA Kemboja 2023 dijangka siap selewat-lewatnya hujung bulan ini. Perkara itu disahkan Ketua Kontingen Negara Dato' Ahmad Nasir Ali sekaligus melegakan kontingen Malaysia. Jelas Dato' Muhammad Nasir, perkampungan sukan yang terletak di daerah Kan Chroy Changvar itu akan dirasmikan pada 20 April ini. Perkembangan terbaru ini melegakan kamp negara kerana tidak perlu mencari alternatif penginapan atlet. Saya difahamkan Games Village ni kerajaan telah bagi mereka satu deadline yang baru iaitu akhir bulan ni. Dan nampaknya kemungkinan akan siap akhir bulan ni agak tinggi. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan dan perjumpaan bersama atlet dan jurulatih skuad bola tampar Dewan dan Pantai di Shah Alam. Sebelum ini terdapat kebimbangan perkampungan sukan tersebut tidak sempat disiapkan menjelang pembukaan tamasya berkenaan. Sementara itu, status tonggak utama skuad bola tampar lelaki kebangsaan Sim Jianshin untuk kesukan SEA masih belum diketahui. Ini selepas dia dilaporkan mengalami kecederaan ketika bermain di Liga Utama Taiwan. Jurulatih skuad negara Syam Saiman Muhammad Syarid mengesahkan perkara berkenaan akan melihat tahap kecederaan Jianshin yang akan pulang minggu depan. Jianshin yang juga ketua pasukan telah bermain dalam 5 edisi Sukan SEA sebelum ini. Major injury tak adalah, cuma yang satu player kita yang main professional league dekat Taiwan tu baru dapat berita last 2 week dia ada injury sikit. Yang itu je lah yang kita punya captain, dia main Liga Taiwan. So dia punya team pun next week baru habis. So dia akan balik 28 ni, kita tengoklah performance dia sama ada injury dia okey tak.
Tottenham dilapor semakin hampir untuk melepaskan pengendalinya Antonio Conte. Menurut media di England, kedua-dua pihak sudah tidak lagi sehaluan dan Spurs ada perancangan untuk memecat pengurusnya itu. Pihak pengurusan merasakan Conte tidak lagi sesuai membimbing kelab berkenaan selepas beliau mengecam pasukannya sendiri dalam satu temubual. Beliau mengeruhkan lagi keadaan apabila mengkritik pemain Spurs ekoran kemarau kejuaraan yang dialami kelab tersebut. Barisan pemain senior juga dilaporkan sudah tidak menyukai sikap Conte sekaligus menyukarkan mereka untuk bekerjasama. Kontrak jurulatih berusia 53 tahun itu akan tamat akhir musim ini, namun khidmatnya dipercayai akan dinoktahkan lebih awal berikutan situasi terkini. Tottenham kini menduduki tempat keempat Liga dengan 49 mata, berbaki 10 lagi perlawanan. Pemain legenda bola keranjang New York Knicks Willis Reed meninggal dunia pada usia 80 tahun. Berita kematiannya disahkan Persatuan Bekas Pemain Bola Keranjang Kebangsaan pada Selasa. Sebelum ini, Reed dilaporkan mengalami pelbagai masalah kesihatan berikutan jantung tahun lepas. Sepanjang kariernya, Reed pernah memenangi 2 kejuaraan. Saat paling diingati adalah ketika Reed membuat kejutan bermain pada pertembungan final menentang Los Angeles Lakers pada tahun 1970. Dia sepatutnya tidak menyertai perlawanan itu akibat kecederaan perkanan, namun berjaya membantu Knicks muncul juara. Reed juga pernah 2 kali dinamakan NBA Finals MVP, iaitu pada tahun 1970 dan 1973. Knicks menjuarai kejohanan NBA pada kedua-dua musim tersebut. Mendiang turut dimasukkan dalam Memorial Basketball Hall of Fame pada tahun 1982. Saudara, ramalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi 23 Mac 2023. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.